Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung lagi pelajaran ke-15 bahagian ibadah tingkatan 5. Masih lagi dengan tajuk masalah rumah tangga dan cara-cara penyelesaiannya. Okey, dalam topik yang lepas kita dah pun bincang tentang talak, rujuk dan iddah, dan untuk hari ini kita akan sambung unit yang keempat iaitu tentang fasakh, membendung kemudaratan dalam rumah tangga. Okey, di bawah tajuk fasakh ini kita akan bincangkan tentang maksud fasakh, hukum fasakh, sebab-sebab diharuskan fasakh, proses menuntut fasakh, kesan-kesan fasakh serta hikmah diharuskan fasakh. Pertamanya mari kita lihat apakah maksud fasakh. Dari segi bahasa, fasakh ialah batal. Manakala dari segi istilah, fasakh ialah pembatalan ikatan perkahwinan disebabkan syarat-syarat yang tidak dipenuhi semasa akad nikah ataupun disebabkan oleh masalah yang berlaku dalam rumah tangga. Hukum fasakh adalah harus untuk menjaga kemaslahatan kedua-dua belah pihak iaitu pihak suami dan pihak isteri. Kemaslahatan bermaksudnya kebajikan ya. Jadi fasakh adalah untuk menjaga kebajikan pihak suami dan pihak isteri. Fasakh ini merupakan hak suami dan isteri. Ini bermakna suami boleh menuntut fasakh, begitu juga dengan isteri boleh menuntut fasakh. Namun kebiasaannya yang menuntut fasakh adalah isteri. Kerana suami boleh memutuskan ikatan perkahwinan melalui kuasa talak yang dimilikinya. Namun begitu, isteri hanya berhak untuk pergi ke mahkamah dan membuat tuntutan fasakh, bukan isteri yang membatalkan ikatan perkahwinan. Yang berkuasa untuk membatalkan ikatan perkahwinan adalah mahkamah. Seterusnya kita akan lihat sebab diharuskan fasakh. Antara sebab-sebab yang diharuskan fasakh adalah suami tidak memberi nafkah kepada isterinya, sama ada nafkah zahir ataupun nafkah batin, ataupun suami tidak memberi kedua-dua nafkah tadi, iaitu suami tidak memberi nafkah zahir dan nafkah batin. Yang kedua, suami berpenyakit. Berpenyakit di sini bukan maksudnya penyakit yang biasa, bukan demam, bukan sesama, batuk dan sebagainya yang biasa dialami itu, tapi berpenyakit yang dimaksudkan di sini adalah penyakit yang sukar diubati dan boleh membahayakan isteri. Antara contoh penyakit-penyakit yang sukar diubati dan membahayakan isteri tadi adalah yang antaranya mati pucuk. Okey, maksud mati pucuk ialah suami mana alat kelamin suami tidak dapat berfungsi dengan baik dan mungkin ini menyebabkan dia tidak mampu memberi nafkah batin kepada isterinya. Okey, jadi dengan itu isteri boleh menuntut fasakh jika dia mahu. Okey, seterusnya suami mengalami penyakit AIDS. Okey, AIDS semua tahu itu adalah sejenis penyakit kelamin ya. Okey. Ataupun suami mengalami penyakit kusta. Okey, penyakit kusta ni okey, saya masukkan gambar di sini, saya harap itu kamu lebih jelas faham. Penyakit kusta ni apabila terkena pada seseorang, jika tidak dirawat dengan segera, maka dia boleh menyebabkan kecacatan pada anggota yang diserang kusta tadi. Ataupun suami mengalami penyakit sopak ataupun vitiligo. Okey. Ini contoh ya, contoh penyakit sopak. Jadi saya harap kamu faham apa itu penyakit sopak. Jadi nak lebih jelas mungkin boleh Google tengok dekat internet macam mana yang dimaksudkan dengan penyakit kusta dan sopak ni. Okey, kedua-duanya ni adalah berkaitan dengan sejenis penyakit kulit lah. Okey, seterusnya suami hilang. Okey, hilang bukan sehari dua, hilang dalam satu tempoh yang
lama, hilang dan isteri tak tahu ke mana pergi suami tadi. Hilang tanpa khabar berita. Okey, mengikut mazhab Hambali, apabila suami hilang melebihi 6 bulan, isteri boleh membuat tuntutan fasakh. Okey, untuk batalkan ikatan perkahwinan tadi. Okey, manakala mengikut mazhab Maliki, suami mestilah hilang lebih daripada setahun barulah isteri boleh membuat tuntutan fasakh. Dan kita di Malaysia bermazhab Syafi'i. Jadi, mazhab Syafi'i mengatakan suami hilang lebih daripada 4 tahun barulah isteri boleh membuat tuntutan fasakh. Okey, tak cukup 4 tahun tak boleh lagi buat tuntutan fasakh. Okey, seterusnya, sebab lain lagi adalah murtad. Okey, apabila salah seorang daripada suami ataupun isteri murtad, iaitu keluar daripada Islam, maka perkahwinan yang terjalin antara keduanya akan terbubar. Okey, jadi bila salah seorang daripada pasangan tadi, suami ataupun isteri murtad, maka pasangan yang tidak murtad tadi perlulah, ya, kalau kata suami yang murtad, isteri perlulah pergi ke mahkamah, maklumkan kepada mahkamah bahawa pasangannya telah keluar daripada Islam, maka perkahwinan tersebut akan dibatalkan sekiranya dakwaan isteri tadi betul. Okey, seterusnya, suami melakukan kezaliman terhadap isteri, sama ada kezaliman itu dari aspek fizikal ataupun mental. Okey, jadi kalau suami melakukan contohnya suami memukul isteri ataupun suami melakukan sesuatu yang boleh mengancam keselamatan isteri ataupun keselamatan nyawa isteri, okey, maka ini juga antara faktor yang membolehkan isteri pergi ke mahkamah dan membuat tuntutan fasakh. Dan yang keenam ialah suami tidak berlaku adil dalam melayani isteri-isterinya. Dalam ini untuk kes suami yang berkahwin lebih daripada satu, iaitu dalam kes poligami. Jadi bagi seorang yang berpoligami, okey, mereka dituntut, ya, si suami dituntut untuk adil dalam 3 perkara, iaitu dari segi pemberian nafkah zahir, nafkah batin dan dari segi giliran bermalam. Jadi sekiranya suami tadi tidak adil dalam pemberian ketiga-tiga perkara ini kepada isteri-isterinya, maka si isteri tadi tidak berpuas hati dan ingin menuntut fasakh. Okey, ini dibenarkan oleh mahkamah. Okey, seterusnya, kita lihat pula apabila seorang isteri itu ingin menuntut fasakh, apa perlu dia buat? Jadi proses menuntut fasakh yang pertama ialah isteri perlu pergi ke mahkamah untuk membuat tuntutan fasakh. Kemudian, mesti bawa bersama mereka bukti dan alasan yang kukuh untuk dikemukakan kepada mahkamah. Okey, contohnya sekiranya isteri tadi didera oleh suaminya. Okey, dizalimi oleh suaminya, mungkin dari segi fizikal ataupun dari segi mental, maka isteri perlu membawa laporan polis dan laporan doktor. Okey, kemudian apabila bukti telah diberi, maka mahkamah akan menyiasat tentang bukti yang diberi tadi adakah betul atau salah. Okey, kemudian apabila telah sabit, telah terbukti bahawa kesalahan suami tadi dan didapati tidak ada jalan, tidak ada cara untuk berdamai, maka mahkamah akan memutuskan perkahwinan tadi. Mahkamah akan membubarkan perkahwinan tadi. Okey, maka terjadilah fasakh. Okey, saya harap semua faham. Okey, seterusnya kita lihat pula apa yang akan berlaku ataupun kesan daripada fasakh. Okey, kesan yang pertama ialah pasangan suami isteri tadi tidak boleh rujuk dalam tempoh iddah. Kerana apa? Kerana fasakh termasuk dalam talak bain. Okey, sekiranya pasangan tadi ingin berkahwin semula, boleh, tapi dengan akad dan mahar yang baru. Okey, tapi rujuk tak boleh. Nak kahwin semula boleh dengan akad dan mahar yang baru. Okey, seterusnya, isteri tidak layak mendapat nafkah semasa dalam iddah kecuali tempat tinggal sahaja. Okey,
Seterusnya kita lihat pula hikmah diharuskan fasakh. Okey. Jadi setiap yang ditetapkan oleh Allah itu pasti ada kebaikannya. Jadi hikmah diharuskan fasakh adalah yang pertama, memberi peluang kepada isteri untuk membuat tuntutan pembatalan ikatan perkahwinan. Jadi perkahwinan yang bermasalah, suami tak ceraikan dia dan isteri tadi dah tak tahan dah dengan penderitaan yang dialami, maka ini adalah peluang untuk isteri membatalkan bukan membatalkan, maksudnya membuat tuntutan untuk membatalkan perkahwinan yang bermasalah tadi. Okey, yang kedua, mengelakkan kemudaratan yang akan ditanggung oleh isteri jika perkahwinan tadi diteruskan. Ini untuk kes suami menzalimi isteri. Dan yang ketiga, sebagai peringatan kepada suami agar lebih bertanggungjawab terhadap keluarga. Jadi, suami dia tahu, sepatutnya dia tahu apa kewajipan dia terhadap isteri. Jadi, bila dia tak jalankan kewajipan yang sepatutnya dia buat, ini fasakh ini adalah satu peringatan untuk suami. Menunjukkan bahawa isteri juga boleh boleh juga membuat tuntutan untuk batalkan perkahwinan. Jadi bukan suami sahaja yang ada kuasa talak. Jadi berkuasa veto terhadap isteri. Jadi kalau isteri tak suka dengan perkahwinan tadi, maka isteri boleh membuat tuntutan fasakh. Okey, seterusnya. Dapat menghindarkan suasana yang tidak baik terhadap fizikal dan mental anak-anak. Okey, jadi kemungkinan kalau suami seorang yang berperangai buruk, suami suka mendera isteri, jadi anak tengok perkara ini depan mata setiap hari. Jadi ini boleh memberi pengaruh buruk terhadap anak-anak tadi. Maka fasakh adalah cara yang terbaik untuk menyelamatkan anak-anak ini daripada pengaruh yang negatif yang dilakukan oleh suami. Okey, seterusnya untuk kes murtad. Okey. Fasakh ini dapat menyelamatkan akidah anak-anak dan isteri. Sebab kalau diteruskan, mungkin suami tadi akan memaksa anak dan isteri untuk sama-sama murtad sepertinya. Dan kalau kita tengok juga dalam kes murtad, sekiranya kata suami tidak memaksa isteri untuk keluar daripada Islam, perkahwinan tadi tetap juga sudah terbatal secara automatik kerana sudah berlaku berbeza agama. Suami bukan Islam, manakala anak dan isteri Islam. Jadi perkahwinan tanpa berlainan agama adalah haram di sisi Islam. Okey, seterusnya kita lihat sedikit perbezaan antara talak dan fasakh. Okey, dari segi maksud, talak ialah merungkaikan ikatan perkahwinan dengan lafaz talak, manakala fasakh ialah pembatalan ikatan perkahwinan disebabkan masalah dalam rumah tangga dengan kuasa mahkamah. Dari segi hak, talak adalah hak suami, fasakh pula adalah hak suami dan isteri. Dari segi kuasa, talak adalah kuasa suami, fasakh adalah kuasa mahkamah ataupun kuasa kadi. Sebab talak. Talak boleh gugur walaupun tanpa sebab. Suami pergi dekat isteri, sembang-sembang kemudian cakap, aku talakkan engkau, aku ceraikan engkau. Maka talak jatuh walaupun tanpa sebab. Fasakh hanya berlaku kerana kelemahan suami. Jadi isteri pergi ke mahkamah buat aduan, mahkamah siasat, terbukti aduan isteri tadi, maka mahkamah akan batalkan. Jadi itu adalah disebabkan kelemahan suami, kekurangan yang ada pada suami. Okey, seterusnya dari segi rujuk, talak untuk talak raj'i boleh dirujuk masa dalam iddah. Tapi fasakh tidak boleh rujuk masa dalam tempoh iddah ni. Nak berbaik semula boleh, tapi kena dengan akad dan mahar yang baharu. Okey, seterusnya dari segi bilangan talak. Okey, talak
ada 3 talak 1, talak 2, talak 3. Tapi untuk fasakh tidak ada bilangan talak. Jadi saya harap kamu dapat bezakan antara talak dan fasakh. Okey, seterusnya. Selesailah tajuk kita pada hari ini. Okey. InsyaAllah saya harap kamu dapat faham apa yang telah kita bincangkan tadi, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi seterusnya dalam video tentang huluk. Okey, sebelum itu seperti biasa kita uji minda kita dengan soalan latihan bertulis. Okey, soalan yang pertama, apakah maksud fasakh? Yang kedua, nyatakan 2 sebab yang membolehkan isteri menuntut fasakh. Yang ketiga, jelaskan 2 kesan fasakh terhadap suami dan isteri. Yang keempat, bagaimanakah cara yang suami patut lakukan untuk mendapatkan semula isterinya setelah berlaku fasakh. Yang kelima, jelaskan 2 hikmah diharuskan fasakh. Seperti biasa, tulis jawapan dalam kertas kajang ataupun dalam PowerPoint dan hantar kepada Ustazah. Jangan lupa tulis nama pada kertas jawapan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.